Laporan malam ini kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak hari ini. Kerajaan amat komited dalam menangani masalah penularan COVID-19 dan kesannya terhadap ekonomi negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan bersedia untuk berbelanja besar demi menyelamatkan nyawa rakyat dan ekonomi negara. Ancaman COVID-19 menurutnya memaksa kerajaan berbelanja besar untuk membeli ubat-ubatan, memastikan katil hospital mencukupi serta menambah bilangan doktor dan jururawat. Kita sudah belanja saya kira mungkin 7 atau 8 bilion ringgit untuk membantu urusan menangani masalah COVID saja. Tidak masuk tentang peruntukan yang kita sediakan untuk membeli vaksin. Saya telah arahkan Menteri Mosti Khairi Jamaluddin dan Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba awal-awal lagi cepat-cepat runding dengan pembekal-pembekal membuat vaksin yang ada, baik Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Zenith, yang terkini Johnson & Johnson, tak kira siapa, runding segera. Hari ini Alhamdulillah kita sudah selesaikan rundingan dan telah pun dapat ikat kontrak bekalan 150% daripada penduduk negara kita. Ketika berucap pada program perjumpaan masyarakat Samarahan di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak di Kota Samarahan hari ini, beliau turut menyatakan rasa puas hati dengan proses program vaksinasi di Sarawak dan berjanji akan meminta Kementerian Kesihatan menghantar lebih banyak vaksin COVID-19 ke negeri ini. Saya datang ke Sarawak, semalam pun meninjau tentang pusat vaksinasi yang ada di Kuching. You have done very well. Kita ucapkan terima kasih pada frontliners kita di mana-mana dan semalamlah di Kuching, dan saya kira untuk negeri Sarawak 180 pusat pemberian vaksin telah pun tersedia untuk menguruskan mungkin lebih daripada 1.4 ke 5 juta warga rakyat Sarawak dan yang lain-lain yang ada di sini untuk diberikan vaksin ini. InsyaAllah saya berjanji balik ke Kuala Lumpur, saya akan memberitahu pada menteri-menteri yang bertanggungjawab untuk segerakan menyampaikan lebih banyak lagi vaksin ke Sarawak supaya rakyat Sarawak nanti akan terhindar daripada terkena dengan penyakit virus COVID-19 ini. Sehubungan itu, beliau menggesa rakyat Sarawak agar meneruskan sokongan mereka kepada kerajaan persekutuan sedia ada bagi membolehkannya terus membantu negeri ini untuk mencapai wawasannya menjadi sebuah negeri maju pada tahun 2030. 3 jawatankuasa kerja di bawah Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 akan membentangkan laporan serta show-show mengenai perkara yang dibincangkan di peringkat jawatankuasa pada minggu depan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata 3 jawatankuasa itu ialah Jawatankuasa Kerja Rakan Sekutu, Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri Sabah dan Sarawak dan Jawatankuasa Kerja Ekonomi. Ini 3 jawatankuasa yang telah pun dibentuk yang bertujuan untuk mengesyorkan pada Majlis Khas MA63 berhubung dengan rancangan penyelesaian isu-isu spesifik yang berkaitan dengan perundangan bagi rakan sekutu, keselamatan negeri dan sosioekonomi selaras dengan hak-hak Sabah dan Sarawak dalam kerangka perundangan negara. Ketiga-tiga jawatankuasa kerja ini telah selesai mengadakan mesyuarat pertama untuk tempoh suku pertama tahun 2021. Berucap pada Majlis Jamuan Negeri di bangunan baru Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching pada malam Khamis, beliau berkata perkara berkaitan dengan hal ehwal imigresen, pendaftaran negara, kawalan sempadan, pendatang asing tanpa izin dan pencerobohan nelayan asing dalam zon ekonomi eksklusif telah dibincangkan oleh Jawatankuasa Kerja Keselamatan Sabah dan Sarawak. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sosioekonomi Sarawak seperti isu kemiskinan,
isu infrastruktur jalan raya, infrastruktur kesihatan, infrastruktur pendidikan, capaian internet dan juga telekomunikasi, duty stamp yang dikenakan ke atas surat cara pindah milik, charge dan sewan tanah di bawah Ordinan Tanah Sarawak dan pemberian khas pada Sarawak di bawah perkara 112D, Perlembagaan Persekutuan juga telah pun dibincangkan oleh Jawatan Kuasa Kerja Sosioekonomi. InsyaAllah, ketiga-tiga jawatan kuasa kerja ini akan membentangkan laporan, membentangkan juga syur-syur mengenai perkara-perkara yang telah pun dibincangkan di peringkat jawatan kuasa untuk diputuskan di dalam mesyuarat Majlis Khas MA63 yang akan saya pengusikan pada minggu hadapan. Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan bahawa semua tuntutan Sarawak akan dipertimbangkan secara adil dan saksama selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan semangat Perjanjian Malaysia 1963. Usaha terbaru Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak untuk mengembalikan hak-hak Sarawak yang terhakis diterima baik ketua-ketua masyarakat di sini. Rata-rata mereka berpendapat usaha yang digerakkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg akan menjadi pemangkin ke arah pembangunan berterusan. Malah, hubungan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dapat dieratkan dengan wujudnya persefahaman. Kita sanggup datang ke bahagian semerahan bagi bahagian kami, dan atas apa ucapan beliau tadi, kami berasa berbesar hati berbangga kerana dia mau mengembalikan hak-hak kita sebagai anak negeri Sarawak dan memberi keutamaan kepada kita untuk pembangunan dan infrastruktur yang ada. Okey, sebagai wakil penduduk kami ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Tertarik hati mendengar Perdana Menteri Malaysia berkata hak kita di Sarawak mesti dikembalikan kepada kita semua untuk rakyat di seluruh Sarawak. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.